الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى في القرآن الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita untuk berada dalam majlis ilmu semulia-mulia majlis sisi Allah Subhanahu wa taala. Sambungan sebelum daripada ni masih lagi ada bab tajuk berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan semaya jemaah. Termasuk pada tajuk yang ke-20, itu tajuk kecil, ulul imami awil ma'mum. Imam berada lebih tinggi daripada makmum ataupun makmum berada lebih tinggi daripada imam. Apakah hukumnya? Macam kita tengok Allah ni sama. Imam dengan makmum ni kedudukan sama. Bagaimana sekiranya imam itu tinggi pada makmum? Ada tempat tinggi, imam duduk atas, makmum duduk bawah. Ataupun tempat tu makmum tinggi, ada ruang bawah ni rendah, imam duduk bawah. Apakah hukumnya? Boleh ke tak boleh? Maka tu kita disebut, dia kata yukrahu ayyakifal imamu a'la minal ma'mum. Makruh hukumnya sekiranya seorang imam berada lebih tinggi daripada makmum. Tu imam duduk atas, makmum duduk bawah. Tak boleh. Fa'an Abi Mas'udin, dalilnya daripada Abu Mas'ud Al-Ansari, katanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yakuma al-imamu fawqa syai'in wan nasu khalfahu, yakni asfala minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang imam berdiri tinggi di atas sesuatu manakala makmum yang mengikutinya berada di belakangnya lebih rendah, iaitu berada keadaannya lebih rendah daripada makmum. Hadis ini disebut oleh Imam Daruqutni dan Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani tidak memberi komentar ataupun memberi kritik terhadap hadis ini. Yang keduanya daripada Hammam bin Al-Haris mengatakan bahawasanya Huzaifah Al-Yamani amman nas, menjadi imam kepada orang ramai, bil madain, di madain, ala dukanin, berada di atas dukan. Dukan yang dimasukkan di sini ialah Madinatun kanat bil Iraq, dukanun makan murtafi'. Peristiwa ini berlaku di Madain. Madain ini satu tempat, satu kota yang berada, yang terletak di Iraq, namanya Madain. Dan beradanya Huzaifah di atas dukan, iaitu di atas tempat yang tinggi. Fa akhadha Abu Mas'ud, masa tu Abu Mas'ud pun ada juga. Lalu Abu Mas'ud akhadha biqamisihi fajazabahu, pegang muka kawan ni duduk tinggi pada makmum, pegang baju ya irat, fajabadahu ay akhadahu bisyiddatin, tarik dengan kuat. Falamma fariwa min salati, apabila selesai daripada semaya, qala, berkatalah Ibnu Mas'ud, alam ta'lam annahum kanu yunhauna an dhalik, wahai Huzaifah, tidakkah kamu tahu bahawasanya mereka itu dilarang daripada berbuat demikian, berada lebih tinggi daripada makmum? Qala, jawabnya Huzaifah, bala, benar. Fa dzakartu hina jazabtani, dan aku teringat akan perkara tadi, larangan tadi, ketika mana kamu tarik baju aku, baru teringat. Sebab ada kadang-kadang kita terlupa benda tu, sebab tak berlaku, sehinggalah berlaku, ada orang tegur, boleh kita teringat. Sebab itulah kalau orang tegur kita, jangan mudah marah, jangan mudah melenteh, mikir dulu sekali tu, apa dia tegur aku.
Adakah dia nak mahu kat aku? Ataupun dia sebut sesuatu, ataupun orang lain sebut sesuatu, kita berasa. Orang sebut orang lain, kita berasa. Adakah dia kata ke kita? Tak, dia kata umum. Ustaz yang mengajar depan ni tak sebut nama, tak sebut siapa-siapa. Tapi kalau kita berasa, apa? Sebenarnya tegur kepada kita tu. Bukan dia nak hina kita. Kalau nak hina kita, dia sebut nama sorang-sorang. Nama sikit-sikit. Lepas dia kata uduh, tu nak hinanya. Ni tak dia sebut umum. Kerana tujuan daripada tazkirah, tujuan daripada ceramah, tujuan daripada mengajar tu nak memberi kesedaran, nak membetulkan kesilapan. Jangan kita menganggap orang nak hina kita, orang nak lawan kita. Tak. Kalau benda tu betul, orang sokong berlaku. Maka begitulah sifat sahabat tadi. Apabila sahabat lain Ibnu Mas'ud tarik baju tadi, dia tidak marah. Apa tarik baju hamba? Tak. Terima kasihlah sebab hamba tak ingat hukum tadi. Sehinggalah kamu tarik tu baru perasan akan hukum tersebut. Yang keduanya tak ada kita kata pertama sekalinya larangan Rasulullah. Yang keduanya tak ada sebab pun duduk tinggi. Sebab apa? Sedangkan boleh duduk sama, apa duduk atas tempat tinggi? Tujuannya apa? Tak ada sebab. Hadis ini disebut oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Syafi'i, Imam Baihaqi, dan kata Imam Al-Hakim hadis ini hadis sahih. Begitulah juga dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, mengatakan hadis ini hadis sahih. Jadi hadis ini adalah hujah sekiranya tu imam tu pergi semaya di atas. Sedangkan ada lagi ruang bawah, kecuali tak ada ruang tu cerita lain. Tak ada ruang ni semaya mana-mana pun tak apa, asal kau boleh semaya. Sekarang ni ruang tu. Apa yang pergi semaya di atas tu, sedangkan boleh semaya bawah. Fa in kana lil imami ghardun min irtifa'ihi 'ala al-ma'mum. Baik, hak cerita saat ni. Kalau ada sebab, maka tu kita nak sebut. Sekiranya imam itu ada ghardun, ada tujuan, ada keperluan, berada lebih tinggi daripada makmum, fa innahu la karahata hina izin, maka tidak ada sedikit pun hukum makruh pada waktu tersebut. Kerana benda ni juga pernah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah sembahyang tempat tinggi, tapi kerana ada keperluan. Mana dalilnya? Hak dalil kata boleh saat ni ada keperluan, ada dalil. Itu daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Katanya, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa 'alal mimbari. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Ni mimbar. Cuma mimbar zaman itu tak ada depan ni lah. Tak ada masalah ni nak jangok gapo. Cuma zaman tu dia ada naik tinggi gitu, tempat duduk. Depan-depan ni tak ada. Kalau kita pergi Pakistan pun mimbar lagu tu lagi tak ada dia depan-depan. Nak suruh nampak jelas makmum tengok ke makmum tengok ke imam, nampak jelas tanpa ada apa-apa halangan. Serupa juga dengan ni apa panggil mimbar awak mengajar. Dia ada masjid-masjid ke. Hak depan ni cerangguh depan. Kita nak mengajar pun jadi payah. Apa? Banyak lajak hiasan, orang panggil ukirat-ukirat. Jadi tutup muka kita. Kita nak tengok orang pun payah. Tinggi tahu tu pula. Dahlah meja tu tinggi, kita pendek. Hanya buat Allah jadi seksa. Tapi nak guna muka masjid dia lah kita senyaplah. Kalau dia rasa tak nampak kan, dia ajah diri. Jadi hak ni pun memainkan peranan bahagian depan ni. Kalau boleh kan, jangan sampai mengganggu, sampai tak nampak. Sebab tujuan duduk tinggi tu nak suruh nampak, tiba-tiba tak nampak juga. Jadi di Pakistan mimbar dia ni goni tanda. Jadi tu imam naik tu, nampaklah kaki tu imam, pohon tu imam, nampak makmum duduk bawah tu imam duduk atas. Lagu mana nak tutup hak nampak tadi? Dia bawa kain serbel, dia tutup kaki dia. Itu cara dia nya. Dia bawa kain serbel atas bahu dia tu, masa dia nak khutbah, nak ceramah kan, dia tutup kain, tak nampaklah. Mudah ya jalan penyelesaiannya, kain selai ya. Tak perlu banyak-banyak, mudah saja. Jadi katanya Sahal bin Sa'ad, aku melihat Nabi SAW duduk di atas mimbar. Awwala yaumin wudi'a, hari pertama mimbar itu disiapkan. Sebab belum pada mimbar tu ada ceritanya Rasulullah SAW ni apabila nak ceramah nak gapo, Rasulullah sandar di sebatai pokok tamar, nyandar situ. Orang panggil tempat Rasulullah biasa duduk. Duduk nyandar di batai kurma tu. Sehingga satu hari sahabat-sahabat duk fikir kalau molek kalau ada mimbar.
nampak jelas lagi comel pun comel. Maka dia ambil lah batal kurma usah kerak. Lepas tu buat macam tempat duduk gitu. Jadi macam kita ambil tunggu kayu besar lah 2 meluk juga. Kita kerak-kerak agak ukir agak. Tempat duduk tu pak nyanda, jadilah mudah kan. Itu paling simple sekali. Jadi apabila hari pertama mimbar tu diletak, maka Nabi pun naik duduk atas. Fakabbara wa huwa alaihi, lalu Nabi bertakbir, yang mana waktu tersebut Nabi berada di atas mimbar. Bertakbir itu maksudnya bertakbir semaya. Nabi naik atas tu semaya, Allahu Akbar. Kalau kita naik atas ni semaya, masa akad takbir tu boleh lah. Nak rokok boleh lagi. Nak sujud so lepas dia. Cuma masalahnya apa? Masalahnya orang bawah ni nampak ke tak nampak? Sebab ada kan. Baik. Jadi Rasulullah SAW semaya, kemudian rukuk tu boleh lagi. Kemudian masa nak sujud, sebab speed, ngomong macam ni luah atau speed, nak sujud tu tak lepas, maka Rasulullah nazala qahqara ni ngadap kat kiblat, turun orang panggil kok punggung, turun sosel, turun kat belakang, nyok sapalah 1 2 mana boleh sujud, Nabi boleh sujud, Nabi pun sujud bawah, sujud kemudian sudah boleh sujud, bangun naik semula atas mimbar semaya pula. Sepengasaan ni waktu nak sujud turun bawah pula, bukan turun kanan lagi, nak turun kat belakang kita lah, tak sewi lagi daripada kiblat tadi. Sebab walaupun kita kata ngajar semaya, tapi dalam keadaan semaya sungguh. Itu cara dia bagi apabila ada orang ramai nak suruh biar nampak belakang, boleh semaya di tempat tinggi, tapi turun tu dalam keadaan waktu panggil apa? Ngunjung ke belakang. Pasti sudahlah sampailah wisalah apa? Nabi pun sebut dalam hadis ni, wasajada fi aslil mimbari summa ada, dan Nabi sujud di aslil mimbar, di hujung mimbar bawah. Sebab ruang tidak sesuai di atas. Kemudian Nabi pun naik semula. Sapalah selesai semaya, aqbala ala, Nabi pun paling pada orang ramai. Nabi pun sebut ayyuhan nas, wahai manusia, wahai orang ramai, wahai ahli jemaah sekalian, innama sana'tu hadza, sesungguhnya aku berbuat demikian tadi, semaya tadi dengan cara lagu tadi, lita'tammu bihi, dengan tujuan supaya pada ni kamu ikut cara aku semaya. Ikut cara, bukan ikut posisi kedudukan naik turun tu, tak, ikut pergerakan tadi. Tu pergerakan yang kena ikut. Walitata'allamu salati, dan supaya kamu dapat belajar lagu mana semaya aku hak betul. Semaya hak betulnya hak aku buat dari lagu itulah. Sehinggalah sahabat-sahabat Rasulullah ni, mereka ni berlumba-lumba semaya biar serupa dengan Nabi buat. Begitulah dalam ibadah, kalau boleh kita buat ibadah serupa dengan hak Nabi buat. Jangan lari daripada hak Nabi buat. Nabi buat lagi ni, kita tiba-tiba kita kona, kita tambah sini, kita kurang situ. Tak boleh. Sebab tu Nabi ajar di walitata'allamu, supaya kamu belajar semaya aku buat ni. Jangan buat hak lagu lain, jangan ubah-ubah. Bukan setakat dalam bab semaya ibadah, bahkan bab akidah kita pun jangan kita lari daripada akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan orang panggil beranggapan, berpegang dengan benda-benda hak karut marut. Tepak sikit-sikit ada orang panggil khamak gagal ni kan dalam Facebook kan. Tepak tu siapa majlis agama pun bunyi. Tepak sudah. Pakak duk gis itu dengan satu akidah tepak ni khamak. Dulu ada wali sikit-sikit duduk mari semaya sini, buat ibadah sini, pada kubur dia sini. Patutnya pergi minta doa situ. Tak saya sebut lah mana. Sebab kalau sebut tak orang terasa pula. Sampai tak saya sebut dia. Ya umum gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau kita sebut umum, kalau orang nak terasa juga. Minta maaf dah tu nak warna. Tu kekurangan manusia. Kita pada kurang, lain pada kurang. Jadi kita kena pegang pada dalam ibadah kita, akidah kita, akhlak kita mesti bersandar kepada Quran. Ulama fiqh, orang yang nak jadi alim dalam bab fiqh, dia kena pegang Quran hadis juga. Sumber Quran hadis. Orang nak mahir dalam tafsir, sumber dia Quran hadis juga. Maka begitulah orang nak belajar tasawuf, nak belajar tarekat, apa saja berkaitan dengan agama, tidak boleh lari daripada Quran hadis. Jangan lari daripada itu. Kalau lagi daripada itu, maka orang terpesong daripada jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita takut sesak barat,
duk berasa betul tapi sebenarnya sesat daripada jalan hak Nabi ajar. Rawahu Ahmad, hadis ni disebut oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim. Maksudnya hadis ni muttafaqun alaih. Dan hadis ni hadis yang masyhur lah. Kalau ngaji bab semaya, makmum tinggi daripada imam tinggi daripada makmum, lepas turun ngunjur pula. Hadis ni lah. Tidak ada hal lain kecuali hadis ni menjadi dalil bagi perkara tersebut tadi. Timbul soalan pula, boleh ke zaman kalau kita nak buat lagu tu? Boleh dengan tujuan sana lah. Contohnya kita pergi di sekolah, nak ajar anak-anak murid kita ramah, buat program kursus dan sebagainya, ramah telajuk. Kalau kita buat sini, awak belakang tu duduk main, tak nampak. Maka kita pun cari tempat tinggi sikit, ambil meja kalau lapik tinggi sikit, kita semaya atas tu. Masa nak turun tu, tapi pastikanlah turun tu boleh turun molek, jangan nampak pula. Tengok tu, nampak kat belakang. Sembel lah, tumuh kau, pastikan selamat. Turun tu dalam keadaan atur kursi, turun. Ataupun sujud, kemudian naik. Ataupun buat meja tu biar luas selalu, tak payah turun dah, pakai semaya atas tu. Rojak kerana kita duduk keliling lalu, ustaz nak semaya ni pakai tengok belakang dah. Dia guru yang bagus ni, bukan setakat guru tu mengajar teori, bahkan mengajar praktikal. Tu guru yang bagus. Rasulullah pernah satu kali Rasulullah tengok dia panggil hadis musik usalah, hadis orang yang semaya tak betul. Nabi tengok dia semaya, dia sudah semaya, dia pun mari nak salam dengan Rasulullah. Rasulullah kata, pergi semaya sekali lagi. Dia pergi semaya sekali lagi. Sudah semaya dia mari pula. Rasulullah kata, pergi semaya sekali lagi. Dia pergi semaya sekali lagi. Sudah semaya dia mari pula 3 kali. Rasulullah kata, pergi semaya sekali lagi. Kali ketiga dia pergi semaya. 3 kali semaya. Pas sudah tu dia mari pula. Rasulullah kata, pergi semaya sekali lagi. Kata Rasulullah, tak reti dah, setakat ni yang reti. Semaya lagi mana tak reti dah. Di antara Nabi sebut dalam hadis tadi, hendaklah kamu itma'in fi sujudik. Hendaklah kamu ni tamak ni dalam sujud kamu. Maka daripada hadis tadi kita boleh faham semaya dia tu pergerakan betul dah, tapi so kurang ke dia? Tak ada tamak nino. Apa maksud tamak nino? Orang Kelantan panggil sampai satu beraluf. Sampai satu berhalus ni bahasa Kelantan tu. Jadi semaya dia kena sampai satu halus juga. Jangan main lorak canda. Lorak tak tutup pasal, jangan. Takut-takut tak usah semaya kita. Kerana apabila melihat pada hadis tadi, dua pandangan ulama berbeza. Pandangan mazhab Syafi'i kata tamakninah itu wajib. Sebab tu Nabi suruh semaya pula. Maksudnya semaya dia tak sah. Dia semaya sekali lagi, tak sah, semaya sekali lagi. Akhir sekali dia nak selenda. Tak erti Rasulullah kata, hendaklah kamu semaya dalam keadaan tamakninah. Ulama, jumhur ulama mengeluarkan satu keputusan, tahu mana tamakninah? Dia kata paling minimum tamakninah adalah sekadar menyebut subhanallah. Kita sujud, malah nak baca subhanallah, sekadar sujud kita tu, kita duduk dalam keadaan sujud sekadar subhanallah baru bangun. Malah nak baca zikir di antara dua sujud dia, kita subhanallah, kira tamakninah. Kita rokok, daripada berdiri kita rokok kita tu malah nak baca subhanallah, duduk kita sekadar subhanallah baru bangun. Jangan sup jangan, tak ada subhana Allah, tak ada. Tak jadi, tak ada tamakninah, tak cukup lagi subhanallah, sekadar subhanallah tu paling minimum. Bagaimana orang hak selisih dengan tu imam? Dia selisih dengan tu imam. Tu imam dah naik, dia nak turun rokok, dia pun selisih, tak ada subhanallah. Walaupun kita pandang hak beliau kata sekurang-kurangnya dia kata imam tu boleh subhanallah, tak bangun, tak boleh dah rokok, boleh rakaat. Kalau tak boleh kira tak dapat rakaat tadi. Tapi gambar mana hak semaya, hak jenis semaya duk berasa, main berasa, berasa dadah tu, dia ada selisih dah tu. Kita menjauhi daripada keraguan. Kalau main selisih kita tak sah lah. Kita nak hak yakin, kita duduk tu imam rokok, kita pun turun mari tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, niat Allahu Akbar tu takbiratul ihram sekali dengan takbir pindah ruku. Ada pandai kata boleh lagi. Kalau dia takbiratul ihram saja dia tersebut takbir ruku, tak apa dah, kau sunat. Kalau dia dabas sekali pun tak apa. Allahu Akbar itu tu subhanallah, tak apa Allahu Akbar. Boleh. Ada hasilnya Allahu Akbar terus apa ni tak ya tuan subhanallahu Akbar. Tak ada subhana ya. Allah tak ada. Maka dia kena
meyakini semaya dia itu tak cukup dah rakaat tu, maka tak boleh rakaat, dia kena tambah hak tinggal tu. Jangan awak tak tahu pula. Boleh lah tu, sikit-sikit dah pada sipi-sipi. Bukan kerja dunia ni, kerja agama, kerja ibadah, maka kena sempurna. Gak kali dia tinggal hak tu pun payah kau nak tambah suara rakaat. Berat kau. Tidak. Lebih baik dia tambah. Kali kita berasa tak ada, lebih yakin tak ada, maka lebih baik kita tambah suara rakaat. Letak atas keyakinan, jangan letak atas keraguan. Wa amma irtifa'ul ma'mum 'ala al-imam fajais, tetapi apabila makmum itu berada lebih tinggi daripada imam, maka boleh. Makmum duduk tingkat 2, imam duduk bawah, boleh. Makmum duduk tingkat 3. Kalau kita ada semaya di Masjidil Haram, berapa tingkat atas? 4 tingkat ni. 4 tingkat. Nampak tak imam bawah? Sah. Tak usahnya imam duduk atas. Boleh. 5, mana dalil dia kata makmum boleh duduk tinggi pada tu imam? Berdasar kepada hadis yang disebut oleh Sa'id bin Mansur dan juga Imam Syafi'i, Imam Baihaqi, dan begitulah juga disebut oleh Imam Bukhari menta'liqkan hadis ni daripada Abu Hurairah bahawasanya dia semaya di atas bumbung masjid bi salatil imam, yang mana ismiyah tu imam semaya bawah, dia semaya atas bumbung. Ni masjid penuh dah, naik atas bumbung tu, imam duduk bawah, dia duduk atas. Maka itulah yang berlaku kepada Abu Hurairah. Maksudnya ada sahabat yang buat lagu tu menunjukkan hukumnya boleh. So, yang keduanya daripada Anas, annahu kana yajma'u fi dari Abi Nafi' an yaminil masjid, bahwasanya dia semaya di kawasan rumah Abu Nafi' sebelah kanan masjid. Fi ghurfatin, dalam satu bilik, qadri qamatnya tinggi qamat, setinggi orang berdiri qamat. Minha laha babun musyrifun, yang mana mempunyai pintu menghadap ke arah masjid di Basrah. Jadi peristiwa ni berlaku di Basrah. Anas tu sendiri semaya di rumah Abu Nafi' di sebelah kanan masjid, dan dia nampak ada pintu, nampak ke arah masjid Basrah. Dia dengar orang panggil baca itu imam, dan juga pergerakan itu imam itu dia tahu, maka dikira sah semaya dia. Dan Anas menjamukan padanya wa ya'tamul imam, dan menyelesaikan semaya itu bersama dengan imam. Dan ada sahabat-sahabat lain. Okey, timbul soalan pula. Saat ni Anas dia semaya sore. Hak dia buat sore tu, adakah sahabat-sahabat lain setuju? Macam hak mula-mula tadi. Siapa dia mula? Huzaifah semaya ada atas. Ibnu Mas'ud duduk belakang. Sahabat lain setuju tak? Kalau tak setuju, sahabat tak akan sekat sana. Jadi Anas ni semaya atas, makmum duduk bawah. Dan sahabat-sahabat lain pun tengok. Kalau lah benda tu salah, mesti sahabat lain akan tegur. Dalam kisah ni, wasakata alaihi sahabat-sahabat lain yang ada tu semuanya diam, tidak mengatakan apa-apa, menunjukkan perbuatan Anas adalah betul, sah semaya dia. Cuma kita tengok pula, kita semaya di atas ke jauh daripada imam ni, walaupun menghadap ke arah tu imam, nampak tu imam tadi, ada ruang ke duduk depan kita dengan tu imam tadi. Kalau macam semaya masjid tu penuh dah, kita terpaksa semaya di tingkat atas, semaya atas bumbung, kan ada keperluan. Tapi kalau depan tu kosong, tiba-tiba kita naik ke atas, gapo kerjaan tu? Sini kosong, tiba-tiba kita naik atas, naik suara untuk semaya di atas. Dengar tu imam, nampak TV pada. Tapi apa keperluan? Tak ada keperluan. Tujuan semaya di atas ni apa? Sebab kerana ruang tak ada, naiklah di atas. Tu nampak. Selagi mana ruang ada untuk semaya sama dengan tu imam tadi, maka nak semaya dalam sah ataupun dalam ruang yang ada. Jangan pergi tempat lain. Kecuali tak ada ruang dah. Contohnya alik ni penuh belakang dah, sini jalan raya, semaya atas jalan raya tu, tak ada 2 rakaat, innalillah, masalah kubur dah. Jadi kena semaya sebelah alik sana, jalan raya. Dia ada masjid-masjid ni, masjid tu tangga ni tu rapat ke jalan. Masjid mana? Masjid ni tak rapat lagi, ada lagi. Masjid Budi lah. Masjid Budi tu turun tangga tu jalan selalu. 2-3 orang dah ustaz nak panggil, nak gemulah, turun tu nak gemulah. Apa? Kata dia sudah ngajak, sudah mayat, sudah turun. Dia turun juga sudah molek kata mai tu. Sikit lah kata. Dia nak gemulah.
Pahakir sekali buatlah butut. Waksa butut. Lapak juga butut tadi. Lapak. Kita kata nak waksa lagi. Aja kita kata nak sama kata ayahlah. Lama kau kata sungguh saja. Waksa pada kita cak molek. Cak molek biar nampak lain zebra dia tu. Pabubuh spanduk. Apa tanda awas. Jemaah ahli jemaah sedang melintas. Kalau awas lembu melintas. Ya. Tengok-tengok jalan awas lembu melintas, lembu banyak ke alih kampung sawit. Depan masjid lembu tak ada. Tapi orang nak turun tu. Nak turun pergi mari-mari alik sana parking, alik ni masjid. Maka mari hari Jumaat penuh alik ni. Alik sana ada lagi 4 parking nak sembahyang sana. Boleh ke tak? Boleh sebab ada keperluan. Kerana ada keperluan. Ataupun di antara masjid tadi dengan alik sana ni ada sungai. Ada sungai, ada lokal kau apa? Nak cakap nak semaya di sungai lokal tu, maka mari semaya ini. Boleh ke tak? Boleh. Ataupun tengah-tengah tu ada stesen kereta api. Dia ada masjid-masjid tepi stesen kereta api. Sini tak ada lah kalau pergi ke Pakistan India tu, muka rakyat ramai telajak. Jadi surau, jujuk surau ada, balasoh ada, masjid ada. Cetek mana-mana tempat. Termasuklah tepi stesen kereta api tu pun ada. Maka boleh sebab kalau penuh sini semaya alik sana. Yang penting nampak pergerakan Tok Emir dengar juga suara Tok Emir. Baik. Berkata Imam Syaukani, adapun irtifa'ul mu'tami fa in kana mufritan bihaitsu yakunu fawqa 300 zira'in ala wajhi la yumakkinul mu'tammi la yumakkinul mu'tamma al-ilmu bi af'alil imam fa huwa mamnu'un bil ijma'. Ni satu pandangan daripada Imam Syaukani. Imam Syaukani kata sekiranya tingginya makmum tadi melampau setara mana? 300 hasta tinggi. Duk tingkat berapa tak tahu. Dan tinggi itu pula ala wajhin dalam keadaan la yumakkinul mu'tamma al-ilmu, tidak membolehkan makmum ni tahu pergerakan tu imam. Dengar pun tak tahu, dengar pun tak nampak pun tak, putuslah. Maka waktu itu mamnu' bil ijma', secara ijma'nya dia tidak dibenarkan duduk dia jarak yang begitu jauh tadi. Kecuali zaman lon ni dia ada CCTV, ada TV, ada speaker. Kalau pak kita ni tidak nampak sangat sebab panggil ruang untuk buat masjid tu masih banyak, masih ada lagi. Kalau pergi di Pakistan sebab kawasan tu sempit, maka kediaman ni banyak ke rumah flat 10 tingkat ke atas, 10 tingkat, 15 tingkat, 20 tingkat. Ada lift, tak ada lift kat tangga. Jadi sebangunan tu supaya sebutir kapun dah penuh orang. Dia kawasan flat tu ada lebih kurang 10 flat. Maka kawasan flat ni ada seorang. Kadang-kadang ada masjid. 2-3 butir flat alik sana tu ada masjid pula. Semaya jemaah tu boleh pilih nak pergi masjid tu ke masjid ni masjid. Berapa? Banyak telajak. Sebab kalau tahu lagu tu tak semaya jemaah okey. Nak cari sesuatu tempat masjid luar sungguh boleh penuh belakang tak ada. Maka terpaksa buat banyak. Bukan kata dalam daerah lain tak, dalam mukim lain tak. Mukim yang sama ada 10 butir masjid buat semaya jemaah. Kerana orang terlalu ramai. Kena pergi jalan sekali Pakistan. Abang-abang. Kita pergi jalan Allah ke Karachi ke. Turun daripada kapal terbang duduk di airport tu tak ramai lagi, nampak orang, nampak sikit sepuluh nampak kita. Tubik daripada kawasan airport tu naik bah, berasa serabut selalu. Berapa? Bah dia pakai atas. Penuh di atas. Nyegatun kok biran yellow pula. Nyegatun kok belakang pula. Jadi kiri kanan atas, bawah yang tak ada. Bawah tu memang mati. Kiri kanan atas bawah, kiri kanan atas dalam belakang. Penuh orang. Tu baru bah. Kita pergi di bandar dia. Tak berhenti, start daripada pagi lepas pada subuh juga sampai pukul 12 malam. Miung. Tak berhenti kereta motor lori bah, tak berhenti. Gitu mata. Serabut. Kita pergi ke stesen kereta api, kau serabut. Apa? Kau sak ni lah. Pakai atas, kereta api pun dalam atas juga. Kita beli tiket tu ada katil.
mahal lah sikitnya. Nak pergi jalan jauh ni, nak pergi daripada Kerachi nak pergi ke Panjak 20 jam naik kereta api. Beli hak coach mai coach ni kan, boleh duduk kan, boleh. Kalau pasal tidur boleh tidur. Siapa tengah jalan naik kau ramah. Duk epek tu. Sudah nak tidur mana kita? Dah sik kita tu untuk kita hanya mari duduk. Kita nak tidur lagu mana? Kita pun tunjuk dia ni. Ni teket aku ni. Teket aku nak aku kena boleh tidur sini apa main duduk sini. Dia pun tunjuk teket dia, aku pada teket juga. Jadi dia jual belakang ke. Pandai-pandai nak hidup kata. Jadi tak boleh tidur juga, tidur belecak gitu ya. Mana orang penuh. Jadi kerana ramanya orang tadi, maka bolehlah kita ni panggil luar daripada ruang masjid untuk semaya. Tapi kalau dalam masjid tu kosong lagi, ada keperluan, maka tidak perlulah kita ni nak semaya tempat tinggi ataupun tempat yang jauh daripada masjid tadi. Di Pakistan ni kalau kita pergi suka, sebab semaya jemaah dia ni waktu tak serupa. Masjid ni tepat masuk waktu. Pukul 1 tu baca khutbah. Satu suku 1:30 tu semaya. Gi alik sana sikit semaya pukul 1:45. Gi alik sana di sikit semaya pukul 2. Gi alik sana sikit semaya 2 suku. Gi alik sana ni semaya 2:30. Gi alik sana semaya pukul 3. Cumanya boleh pilih dah kalau asal lewat kan. Cayak jauh ni lah. Jadi dia semua lah, dia semua. Cuma tidak sewaktu dia. Kerana dia panggil melihat kepada keperluan sini ni orang nak kerja apa, maka dia semaya cepat asana tu orang tidak sibuk mana, maka dia pelewak sikit. Dia boleh pelewak ke. Yang keduanya mazhab Hanafi berpegang apabila semaya ni waktu musim panas, maka digalak ke tabrik. Tabrik ni maksudnya kita pelewak sikit dengan tujuan supaya tidak berasa panas mana. Cuma zaman lain ini gilah masjid mana-mana tempat kita ni ada ekong, tak timbullah isu tadi. Tempat dia masjid jari jumpa ekongnya. Jadi ada pilihan untuk disemaya di beberapa tempat walaupun dalam satu mungkin yang sama banyak masjid tadi. Mana saja min ghairi farqin bainal masjid wa ghairihi, tanpa membezakan di antara semaya dalam masjid ataupun bukan masjid. Katanya Imam Syaukani makruh seorang semaya lebih tinggi daripada imam dan jadi tak sah semaya tadi sekiranya sampai peringkat dia tidak tahu pergerakan imam tadi. Wa in kana duna dzalikal miqdar, katanya Imam Syaukani lagi, sekiranya tidak sapa qadar 300 hasta tadi, maka asas dan segala hukum ni hukumnya adalah harus, sehingga marinya dalil yang menghalang daripada berbuat demikian. Wa yu'addidu hadzal asla fi'lu Abi Hurairah al-madhkur wa lam yunkar alaihi, dan yang menguatkan pandangan ini ialah hadis berkenaan dengan perbuatan Abu Hurairah yang kita sebut sebelum pada ni, dan tidak ada seorang pun sahabat yang mengingkari perbuatan Abu Hurairah semaya tinggi lebih daripada imam kerana ada keperluan. Itu tajuk yang ke-20. Masuk kepada tajuk yang ke-21, iktida'ul ma'mum bil imam ma'al ha'ili bainahuma. Semayanya makmum ikut tu imam dalam keadaan ada penghadap di antara dengan tu imam. Macam kita tengok ni, orang perempuan ni ada penghadap. Baik. Tu kita nak sebut ya juzu iktida'ul ma'mum bil imam. Harus seorang makmum ikut tu imam dalam keadaan adanya ha'il, menghalang di antara dia dengan imam. Idza, dengan syarat alima intiqalatihi, dia tahu pergerakan imam. Dia penghadap ni ada dua, so penghadap hak tak nampak mata, so penghadap hak nampak mata. Tu penghadap juga tu. Cermin tu. Tapi nampak pergerakan imam, dengar pergerakan imam, kan? Hak ni tak nampak tapi dengar. Maka dua syarat dia, sama ada dengar ataupun nampak pergerakan imam, maka dikira sah dia punya beriman dengan imam tadi. Bagaimana kalau orang semaya luar masjid tu pintu tutup? Biasanya semaya jemaah kan? Semaya jemaah kena tutup gitulah ni, sebab buka tu bi ekam. Kena tutup habis. Tutup. Jadi duduk luar tu nampak pun tak. Sah dah semaya. Sah sekiranya ada salah satu syarat ni. Sama ada nampak ataupun dia dengar. Kalau dengar maka sah. Hak tak sahnya duduk belakang tu dalam keadaan nampak pun tak, dengar pun tak tahu, putus dah. Dia kata imam, maka tak sahlah jemaah dia tadi.
Katanya Imam Bukhari, berkatanya Imam Hasan Basri, la ba'sa, tidak menjadi satu kesalahan antusalliya, kalau kamu nak semaya, wa bainaka wa bainahu, di antara kamu dengan imam adanya nahrun, adanya sungai. Tu imam duduk di sana, makmum dak ni. Tengah-tengah tu sungai. Boleh kah? Boleh. Kalau memerlukan lagu tu lah. Kalau nak makmum nak semaya le sungai bukan dia. Maka mai semaya ni. Tu imam dak sana. Tu imam sana tu maksudnya sana tu masjid lah, penuh orang dah, tak muat dah. Maka mari alik ni. Kayu-kayu baru mai ni semaya. Dengar lagi, nampak lagi, maka boleh. Kalau sebagai laut, sebagai laut. Tu imam dak laut sana, kita dak laut sini. Boleh ke tak? Kalau ada speaker nampak, boleh lah. Kan? Tapi kita kata laut tu luas lajak ni. Tu tak tahu mana, jarak tak tahu mana luas. Kalau sungai boleh, tasik tu kalau tidak luas mana boleh lagi. Kolek ikan boleh. Tak imam dak sana, kita ada boleh. Kalau tu imam dak sungai, kita dak atas ni boleh. Tu imam dak sungai. Dari sungai tu ada panggil kalai tu kan, kalai orang naik ikan tu. Muat tu imam sore kat situ. Apa tak dia nak mayar? Semayar belakang tu imam duduk sana. Tak apa. Yang penting tahu pergerakan imam. Kalau berlaku lagu tu lah. Baik, berkata Abu Mijlas, ya'tamul bil imami wa in kana bainahuma tariqun. Boleh, berkatanya Abu Mijlas, boleh berimam seorang makmum tadi sekalipun di antara dia dengan imam tadi adanya jalan tengah, au jir ataupun ada dinding. Idza sami'a, dengan syarat dia mendengar takbiratul ihram. Kalau dia dengar takbiratul ihram, maksudnya hak lain pun dia akan dengar. Sebab mula-mula sekali takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram tu dia boleh dengar, maka sahlah sembahyang. Kalau takbiratul ihram tak dengar dah, maka tak sah sembahyang dia. Sebab hukumnya sama. Kalau tak dengar mula-mula, kita tak dengar belakanglah. Kerana benda tu bukan setakat menghalau pandangan, bahkan menghalau suara. Suara dengan pandangan, hak mana lebih jauh boleh pergi. Pandangnya jauh boleh pergi. Tapi apabila adanya penghalau yang menghalau pandangan dan menghalau suara. Macam tabir ni menghalau pandangan tapi tidak menghalau suara, dengar. Dia ada cermin-cermin yang kalih bunyi. Ni cermin biasa, dia ada cermin. Biasanya duk jabat orang besar lah, Perdana Menteri ke apa, dia buat tu untuk safety. Kalau orang nak mari tembak ke apa, tak masuk peluru. Dia ada cermin tu. Ataupun kereta-kereta hak jenis ahli-ahli politik hak besar-besar lah, Perdana Menteri ke apa, cermin dia tu kalih, bukan setakat kalih bunyi, kalih peluru. Tembak tak masuk. Tebal. Kalau ada cermin tu di masjid ke ada di sana tu, kalau speaker apa tak ada, tak bunyi dah, tak bunyi. Biasanya dia guna kayak cermin tu di kawasan-kawasan suara derah. Contohnya di tepi lapangan terbang, tepi stesen kereta api, dia akan bubuh cermin tu supaya tidak mengganggu orang dalam rumah ni, tak khabar kereta api tu lalu, kereta terbang lalu. Sebab tebalnya cermin tadi. Jadi kalau menghalau daripada dia mendengar, daripada dia melihat, maka tak sah sembahyang dia. Intaha. Wa qad taqaddama hadis salatin nabi, telah terdahulu hadis berkenaan dengan sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nas dalam keadaan orang ramai yaktamu nabihi, berimam dengan Nabi, min waraihi, di belakangnya, min warail hujurat, di belakang bilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalluna bi salatihi. Kita pergi Masjidin Nabawi, sebelah halik kiri tu ada Raudhah, itulah bilik Nabi, rumah Aisyah. Rasulullah pernah sembahyang dalam rumah, makmum dalam masjid. Dan adanya tirai di antara rumah Rasulullah dengan masjid tadi, tapi makmum sembahyang ikut Rasulullah. Sebab apa? Waktu tu Rasulullah huzur. Nak tubik sembahyang dalam masjid pun tak cakap dah. Nak sembahyang dalam rumah, maka ada tabir tadi. Sahabat dengar, maka pakai ikut. Tak bukalah tabir tadi, maka pakai ikut. Adanya penghadap tabir. Tak nampak mata tapi dengar dari sudut suara tadi, maka sah beriman. Baik, tu yang ke-21. Tetapi tu yang kita nak sebut lagi. Tetapi ulama mengeluarkan fatwa, aftal ulama, iaitu tidak sah semaya belakang radio. Semaya belakang radio, pasal radio. Radio tu live di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi jaraknya jauh noh. Ataupun buka TV depan live, kita pun semaya Allahu Akbar, enggak ada kiblat dah. Maka fatwa ulama mengatakan tak sah. Sebab apa? Karena
Lalu jaraknya jauh tadi. Hak bolehnya dalam masjid. Cuma tikar, biasa tikar. Ni duk mana? Duk Masjid Muhammadi, kita semaya di rumah kita. Boleh pahala Jumaat juga apa? Ber-email dengan Tok Email. Tok Email Bahari. Duk mana Tok Email Bahari? Duk rumah hamba. Bila dia pergi? Ada dalam TV tu. Dalam radio tu. Tak boleh. Tak sah. Hak sahnya di tempat yang sama, cuma berbeza tingkat ataupun adanya penghadap yang tidak jaraknya jauh. Lebih kurang sini ada dinding ke, ada cermin ke, tak apa. Tapi kalau jaraknya jauh dah, maka dia kata tidak sah sembahyang tadi. Hak trend terbaru ni pula, bukan radio, bukan TV, dia letak kipas depan. Dia pakai kain sarung di kipas tadi, buh baju Melayu, buh sokok. Dia buh sembahyang Tina yang ambil kipas cacat tu, dia buh kain sarung, dia buh baju Melayu situ, buh sokok. Jadi beremail, itu email dia. Dia semaya dia, kipas duk musim biung-biung gitu. Waktu itu orang jatuh pula, dia tak kipas belakang. Bubuh kain kana, kain semaya. Jadi kipas duk biung-biung. Terus semaya pergi salat. Ni semaya pergi salat juga. Ni mengarut belakang ni. Mengarut. Orang panggil gelenya nak bening. Gelenya nak cari tok lelaki. Bukan dengan kipas. Pergi carilah Tok Bila ada, Tok Siok ada, Tok Email pun ada, ahli Jumaat pun ada, Bemak pun ada. Ramai lagi. Kalau tak ada pasangan. Apa nak cari kipasnya? Nak cari haju, ada haju, carilah. Jangan kita mempermain-mainkan, mempersenda-sendakan ibadah siapa buat lagu tu. Tapi jadi terang. Masuk sorak kan, pakai tiru pula tu. Pak terang terbaru ni kan, tutup lampu, buat telefon. Habis tempat di sepeta, di KFC, di sekolah, di tujuan ke apa? Apa yang nak suka-suka. Hak tu hak hidup kehidupan ikut mung lah. Tak ada pada ikut mung tak. Tapi hak ibadah siapa ibadah pun buat lagu tu juga. Tak kena. Panggil wak nyanyi kepada ibadah tak boleh. Nak sembahyang boleh. Nak menikah lah. Cari tu lelaki, ambil gambar, ambil video. Tapi biar orang ni apa dia? Kipasnya buat dia. Seolah-olah mempermainkan agama. Dia kalau lama manusia jadi kau tak cerdik. Kita perhatilah kehidupan tu kerana nak show, kerana nak ramah viewers, nak ramah subscribers, nak ramah followers. Dia buat lah benda-benda pelik tu ikut belakang. Benda-benda karut belakang. Baik, kita pergi kepada habis masa. Sebab tu nampak gelisah belakang tu. Jadi insya-Allah kita sambung pada minggu seterusnya. Aktafi bihadzal qadar. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.